Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Harif Miswan dan inilah Sembang Didik yang akan kami bawakan kepada anda satu program bual bicara terbaru untuk kita berkongsi segala aspirasi dan juga wadah perjuangan bagi warga Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya bagi memberitahu segala informasi dan juga segala maklumat yang diperlukan untuk kita sama-sama sekurang-kurangnya membawa dan juga menyalurkan bagaimana sebenarnya aspirasi pendidikan bagi adik-adik kita di rumah. Apa khabar semua? Diharapkan agar pada hari ini semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Apatah lagi pada ketika ini negara kita masih lagi berjuang untuk pandemik COVID-19 yang masih lagi sedang melanda negara kita pada ketika ini dengan jumlah kes yang masih lagi tinggi. Apatah lagi sekarang negara kita berada di dalam pelan pemulihan negara untuk kita sama-sama sekurang-kurangnya mencari jalan keluar dan kembali kepada kehidupan yang dirindui. Di sini di Sembang Didik pada kali ini, pada malam ini akan kita mulakan dengan satu topik yang sangat menarik, warna-warni kehidupan di matrikulasi 1.0. Ini merupakan satu peluang kepada adik-adik untuk meneruskan proses pembelajaran di kolej-kolej matrikulasi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan sangat menarik kerana ianya adalah satu peluang untuk kita berkenalan bagaimana sebenarnya warna-warni kehidupan untuk mereka yang ingin menyambung pelajaran di matrikulasi. Untuk itu saya ingin perkenalkan, kita bukan ada seorang tetapi dua tetamu yang sangat istimewa. Kedua-duanya orang hebat sebagai pemimpin dan juga pengarah di kolej matrikulasi masing-masing. Yang pertamanya kita bersama dengan Tuan Haji Amran bin Mat Said, pengarah kolej matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Dan yang keduanya kita bersama dengan Puan Latiza Abdul Latif, pengarah kolej matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Assalamualaikum kedua-duanya kalau sudah bersedia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan Tuan Haji Amran berkaitan dengan topik kita iaitu warna-warni kehidupan di matrikulasi 1.0. Seperti biasa, Tuan Haji, sebagai pengenalannya, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu latar belakang kolej matrikulasi dan saya sangat tertarik sebenarnya apa perbezaan di antara kolej matrikulasi biasa dengan kolej matrikulasi kejuruteraan ni, Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Amran Muhammad Said, pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Bersama kita dalam warna-warni kehidupan di matrikulasi 1.0. Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ini asalnya dikenali sebagai Kolej Matrikulasi Teknikal yang ditubuhkan pada tahun 2009. Kolej ini telah beroperasi dengan menaik taraf 3 buah sekolah teknik. Itu sekolah menengah teknik yang terletak di Pendang, Kedah, Jengka, Pahang dan Pontian, Johor. Tujuan pengenalan kolej ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar daripada sekolah menengah teknik untuk bagi menyambung laluan kekhususan mereka dalam bidang kejuruteraan di peringkat matrikulasi. Namun selain daripada itu, pelajar juga yang tidak mempunyai sebarang asas kejuruteraan di peringkat SPM seperti sekolah menengah harian, namun yang bila berminat untuk dalam bidang kejuruteraan juga boleh berpeluang menyambung pengajian di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ini dengan adanya aliran asas kejuruteraan. Pelajar-pelajar yang masuk di kolej ini akan mempelajari mata pelajaran teras yang berbeza dengan matrikulasi kejuruteraan yang lain. Matrikulasi kejuruteraan ini sahaja yang menawarkan mata pelajaran kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan asas kejuruteraan. Manakala kolej matrikulasi lain hanya menawarkan jurusan sains dan perakaunan. Seterusnya, para pelajar kolej matrikulasi kejuruteraan ini berpeluang untuk menyambung pengajian dalam bidang pengkhususan kejuruteraan di universiti awam seperti kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan awam, kejuruteraan aeroangkasa, kejuruteraan komputer, kejuruteraan robotik, otomasi dan sebagainya lah. Untuk makluman, Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ini boleh menempatkan sehingga 700 orang berbanding Kolej Matrikulasi Kejuruteraan yang lain boleh menempatkan sehingga 3,000 orang dari satu sesi pengajian. Ya. Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ini dinamakan asal daripada Kolej Matrikulasi Teknikal, iaitu terdapat 3 tempat lah, iaitu Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah di Pendang juga, Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang di Jengka, Pahang dan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor di Pontian, Johor. Itu saja. Ya, baik Tuan Haji, terima kasih di atas pencerahan awal ini. Mungkin saya nak beralih ke Puan Latiza. Tadi Tuan Haji ada terangkan berkaitan dengan
empat silibus ini ataupun aliran ini, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan asas kejuruteraan. Mungkin Puan Latiza sebagai pencerahan dengan lebih lanjut boleh terangkan empat aliran yang ditawarkan dalam kejuruteraan jurusan kejuruteraan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kepada pengacara dan kru TV yang memberi peluang kepada kami untuk membicarakan secara ringkas berkaitan dengan Kolej Metrokrasi Kejuruteraan program metrokrasi bagi memastikan hasil pembelajaran yang lebih efektif memperoleh ilmu dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan sistem penyampaian PDP di Kolej Metrokrasi Kejuruteraan ini dilaksanakan dalam 3 mod, iaitu kuliah, tutoran dan amali. Okay. Kuliah adalah kumpulan pelajar seramai 45 hingga 100. Tutoran kumpulan perbincangan dalam kelas yang seramai maksimum 20 orang. Manakala amali di Kolej Metrokrasi Kejuruteraan ini terdiri daripada amali sains dan bengkel kejuruteraan. Ini adalah sebagai persediaan kepada pelajar Kolej Metrokrasi Kejuruteraan untuk mengikuti mod PDP di universiti. Pendekatan pengajaran pensyarah pula adalah menggunakan kaedah inquiry dan experiential, iaitu mengaplikasikan teori dan mengembangkan kemahiran pelajar secara praktikal serta menggalakkan pelajar menghasilkan sesuatu kerja atau tugasan dengan lebih kreatif. Kaedah hands-on dalam bengkel kejuruteraan, pelajar diajar teknik mengendalikan pelbagai mesin dengan selamat dan berkesan mengikut jurusan masing-masing. Antaranya mesin welding, concrete compressor, timber beam bending, iaitu mesin-mesin ini bakal menjadi mainan mereka di Universiti kelak. Melalui pendekatan ini, pelajar telah berjaya menghasilkan pelbagai hasil kerja yang kreatif dan inovatif dengan menyertai pelbagai pertandingan inovasi pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Impaknya mereka telah berjaya memperoleh pingat emas, perak dan gangsa. Bagi penguasaan kemahiran pelajar dalam bidang kejuruteraan ini juga dapat membantu kolej menyediakan peralatan-peralatan yang boleh diguna dan disumbang kepada komuniti setempat seperti pemijak pen sanitasi tangan, pelindung muka, arca-arca atau replika yang boleh digunakan dalam PDP. Kesimpulannya, PDP di Kolej Metrokrasi Kejuruteraan ni lebih menjurus kepada bidang kejuruteraan dan adalah menjadi accountability Kolej Metrokrasi Kejuruteraan untuk mempelengkap pelajar dengan ilmu pengetahuan bersama-sama kemahiran yang mereka perlukan apabila mereka menyambung pengajian ke peringkat ijazah di universiti awam, universiti swasta dalam dan luar negara. Ya, baik. Saya sangat tertarik sebenarnya sebab antara yang ditawarkan dalam matrikulasi kejuruteraan ini adalah kaedah hands-on itu. Tetapi pastinya kita ingin menyesuaikan keadaan ini dengan kaedah pandemik yang sedang berlangsung pada ketika ini. Untuk itu antara soalan saya, kita simpan terlebih dahulu. Kita nak berhenti rehat seketika, teruskan bersama kami di Sembang Didik di Didik TV KPM. Baik, kembali bersama saya Hanif Miswan di Sembang Didik di Didik TV KPM pada malam ini. Untuk itu kita masih berbicara berkenaan dengan warna-warni kehidupan di matrikulasi 1.0. Ini bersempena dengan mungkin peluang bagi adik-adik yang baru sahaja tamat sijil pelajaran Malaysia ataupun nanti yang ingin melanjutkan pengajian di matrikulasi. Ini adalah platformnya untuk kita dengarkan bagaimana sebenarnya kehidupan di matrikulasi. Untuk itu saya masih lagi bersama dengan Tuan Haji Amran, pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah, dan Puan Latiza. Tuan Haji, mungkin saya mulakan dengan Tuan Haji terlebih dahulu berkaitan dengan jurusan-jurusan yang ditawarkan tadi dengan secara lebih lanjut. Tuan Haji, kalau boleh diterangkan, silakan. Okey. Pada dasarnya bidang kejuruteraan ini dibahagikan pada 3 bidang di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan, iaitu kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan mekanikal. Dalam bidang kejuruteraan awam di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan, PDP lebih berfokus kepada teori dan pengiraan yang berkaitan dengan asas-asas pembinaan bangunan,
pelajar juga didedahkan dengan kelas-kelas amali yang berkaitan dengan konsep-konsep awam seperti Islam test, comprehension test, bending test dan sebagainya. Untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi kejuruteraan elektrik dan elektronik, lebih menekan konsep asas elektrik seperti basic, circuit, basic component dan application. Dan amali pelajar dapat memahami dengan lebih jelas dari penggunaan peralatan elektrik berkaitan AC DC lah. Dan manakala untuk PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran kejuruteraan mekanikal berkaitan lebih kepada pengetahuan teorikal berkaitan dengan mekanik. Pelajar juga didedahkan dengan penggunaan mesin-mesin seperti welding mesin, grinding mesin dan sebagainya. Selain pengajaran berasaskan bidang pengurusan kejuruteraan, pelajar-pelajar juga akan menikmati bentuk-bentuk penggunaan perisian-perisian dalam komputer seperti AutoCAD yang melibatkan lukisan 3D dimension dan juga teknologi kini sekarang ni adalah menggunakan printer 3D. Manakala asas kejuruteraan dia menggabungkan kejuruteraan elektrik, kejuruteraan awam dan mekanikal. Topik-topik yang disusun dengan teliti membolehkan pelajar memperolehi pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Pelajar-pelajar juga dibimbing oleh pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dan sentiasa berusaha memastikan kejayaan pelajar secara menyeluruh pada setiap semester pengajian. Akhir sekali, saya ditegahkan bahawa empat jurusan kejuruteraan yang ditawarkan di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan adalah bertujuan untuk memberi peluang yang lebih luas kepada lepasan SPM yang berminat dalam bidang kejuruteraan. Ya, saya pun setuju sebab ini mungkin boleh menjadi hala tuju kehidupan mereka kepada yang betul-betul minat dengan bidang kejuruteraan ini. Terima kasih Tuan Haji. Mungkin Puan Latiza, difahamkan tadi memang ada banyak student diterangkan oleh Tuan Haji berkaitan dengan PDP secara teori dan juga amalinya, dan memandangkan semester ini akan bermula pada 28 Julai nanti pelajar-pelajar semester 1. Difahamkan pendaftaran juga dilakukan secara dalam talian. Jadi bagaimana sebenarnya kaedah pembelajaran bagi subjek yang memerlukan seperti di bengkel dan juga secara amali ini untuk dilaksanakan, Puan Latiza? Okey. Baik, bagi pembelajaran semester 1, PDP dalam talian akan dilaksanakan dengan mengaplikasikan strategi PDP Digital Classroom yang dibangunkan oleh pensyarah kolej. Antaranya video bahan pengajaran, channel YouTube dan nota yang berbentuk Canva atau PowerPoint dan pelajar boleh mengakses bahan PDP berkenaan secara dalam talian atau luar talian melalui platform pembelajaran di 5 KPM. Pembelajaran amali sains dan bengkel kejuruteraan yang juga akan dilaksanakan secara dalam talian dengan memberi pendedahan pelaksanaan amali secara teori dalam bentuk video demonstrasi, manakala bengkel kejuruteraan pula melibatkan amali lukisan kejuruteraan dan amali lukisan AutoCAD. Dari segi kesediaan pensyarah pula, mereka mampu menghasilkan bahan digital PDP berdasarkan subjek masing-masing kerana pensyarah ini telah menerima latihan asas dalam bidang IT. Mereka juga terlibat secara aktif menambah baik PDP mereka menerusi R&D, PLC dan inovasi. Antara pencapaian pensyarah-pensyarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan dalam pertandingan inovasi adalah seperti pingat emas pada 2018 dalam National Innovation and Invention Competition through Exhibition, pingat emas pada 2020 dalam Sintok International Games and Gamification, pingat emas pada 2021 dalam International Digital Innovation dan Invention Challenge, dan pelbagai lagi kejayaan yang lain. Pensyarah kami juga terdiri daripada pensyarah program pelajar cemerlang matrikulasi yang berkelulusan dari universiti-universiti terkemuka luar negara, dan ada juga sebahagiannya adalah pensyarah cemerlang yang diiktiraf dalam oleh jemaah nazir KPM. Okey Puan, sangat menarik, dan mungkin apabila kita mendengar dari sudut persediaan pensyarah, dari sudut persediaan kolej matrikulasi dan juga antara kejayaan-kejayaan, pencapaian-pencapaian yang telah pun dilakukan
bagaimana sebenarnya masa depan sebenarnya bagi pelajar-pelajar yang berada di kolej matrikulasi ini, Puan? Kemana hala tuju dan jalan mereka ini, Puan? Ya. Pertama, 90% pelajar daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ditawarkan menyambung pengajian ke universiti awam dalam bidang kejuruteraan. Ini termasuk 5 universiti awam, iaitu UTM, UTHM, UTEM, UMP dan UNIMEP yang merupakan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTON. Teori dan kemahiran hands-on yang telah mereka peroleh semasa di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan menjadikan mereka lebih cemerlang dan mampu berdaya saing di universiti awam. Ini membuktikan kebolehpasaran pelajar jurusan ini menjadi rebutan. Kenyataan saya ni telah diperoleh sendiri oleh universiti yang telah menerima pelajar-pelajar dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan program matrikulasi. Selain universiti awam dalam negara, pelajar kita juga boleh meneruskan pengajian di universiti luar negara yang mengiktiraf program matrikulasi. Untuk makluman penonton di luar sana, alhamdulillah sehingga hari ini program matrikulasi telah mendapat pengiktirafan daripada 35 universiti terkemuka di United Kingdom, Australia, New Zealand dan yang terkini di Universiti Kyoto, Jepun. 19 daripada universiti tersebut merupakan 100 universiti terbaik dalam QS World University Ranking 2021 seperti University College London, University of Manchester, King's College London, Australian National University, Kyoto University, University of Sydney dan banyak lagi. Keduanya, selain daripada semua pelajar ditawarkan ke universiti awam dalam bidang kejuruteraan ni, pelajar lepasan kejuruteraan program matrikulasi juga boleh menyambung pengajian dalam bidang sains yang lain seperti fizik, kimia, matematik, pendidikan dan komputer. Alhamdulillah, pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan yang menyambung pengajian di peringkat ijazah pertama di universiti awam telah menunjukkan prestasi cemerlang. Ya, Puan, saya bila dengar nama-nama alumni ini, saya ingat Puan nak sebut yang Pahang saja. Nasib baik Puan ada cakap Kedah juga, maksudnya lengkaplah perbualan kita pada malam ini. Maksudnya kita boleh nampak macam ibu dan bapa yang sangat bangga dengan anak-anak mereka lepasan dari kolej matrikulasi ini. Tahniah banyak-banyak kita ucapkan Puan. Tapi sebelum itu kita ingin berhenti rehat seketika kerana selepas ini banyak lagi perkongsian menarik yang akan kami bawakan di Sembang Didik di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Baik, inilah Sembang Didik di Didik TV KPM. Kembali bersama saya Hanif Miswan dan kita masih berbicara berkenaan dengan warna-warni kehidupan di matrikulasi 1.0 dan saya masih bersama dengan dua tetamu hebat saya yang dari tadi berbicara berkenaan dengan sebenarnya apa itu kehidupan di matrikulasi. Masih bersama dengan Tuan Haji Amran dan juga Puan Latiza. Masih bersama dengan saya kedua-duanya ya. Ya, Tuan Haji, mungkin saya mulakan terlebih dahulu. Tuan Haji, pada ketika ini difahamkan apabila memasuki matrikulasi ini pelbagai kemudahan-kemudahan yang canggih menanti para pelajar kita. Ada bahan-bahan, apatah lagi dalam aspek kejuruteraan itu sendiri. Mungkin Tuan Haji boleh terangkan berkenaan dengan apa yang pelajar-pelajar ini boleh jangkakan apabila memasuki matrikulasi nanti, Tuan Haji. Silakan. Untuk sesi ini, semester 1 seperti mana kita Puan Latiza maklum tadi, kita buat secara PDPR di rumah secara online. Untuk semester 2 insya-Allah pelajar-pelajar akan datang ke kolej. Kita doakanlah kemudahan-kemudahan istimewa yang terdapat di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan adalah seperti bengkel-bengkel kejuruteraan, seperti Mak AutoCAD yang dapat menyokong proses PDP pengajaran. Bengkel-bengkel ini lengkap dengan peralatan PDP yang sesuai dengan silibus matrikulasi kejuruteraan. Peralatan dan bengkel kejuruteraan ini sentiasa dinaik taraf mengikut keperluan kurikulum dari semasa ke semasa. Antara peralatan yang terdapat di kolej di bengkel-bengkel tersebut adalah seperti mesin kimpalan, konkrit kompresor, timber beam bending. Mesin-mesin ini bakal menjadi mainan satu hari ini bila mereka berada di peringkat ijazah di universiti kelab. Aplikasi teknologi kejuruteraan
awam, elektrik dan mekanikal secara enhanced ni melibatkan misi-misi peralatan PDP yang berkapasiti tinggi seperti yang dinyatakan tadi ya, untuk digunakan oleh pelajar sepenuhnya pada semester 2 nanti, insya-Allah. Di samping itu juga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan juga menyediakan kemudahan seperti pusat sumber yang dikelengkapi dengan bilik cyber, digital learning studio, laman santai serta kolej kediaman yang selesa yang dilengkapi untuk kediaman. Dan serta juga kita sediakan peralatan sukan dan gelanggang untuk pelajar beriadah dan berrekreasi. Pelajar-pelajar ini apabila masuk nanti dapat menggunakan fasiliti yang disediakan di kolej ini untuk beriadah dan bersosial. Ya. Saya faham mungkin ini antara persediaannya lah kita melakukan segala perancangan ini Tuan Haji. Tetapi apakah sebenarnya persediaan yang selengkapnya daripada pihak Kolej Matrikulasi ini untuk menghadapi pelajar-pelajar masuk pada semester kedua nanti ini Tuan Haji? Okey. Untuk makluman Tuan, pihak kolej ni telah meneruskan standard prosedur SOP yang telah digariskan lah. Kita sudah maklum kita sekarang dalam pandemik COVID-19. So SOP yang diamalkan diteruskanlah, di mana kita akan meneruskan dengan kerjasama PKD, bomber dan pasukan polis dalam memastikan keselamatan pelajar sepanjang berada di Kolej Matrikulasi. Dari segi aspek PDP pula dilaksanakan secara hybrid dan bersemuka dalam talian. Macam kelas besar dia akan banyak pada talian atau kiranya kelas-kelas kecil dia akan terus secara face to face. Bagi bengkel kejuruteraan pula, pelajar akan mengalami PDP secara enhanced melibatkan misi-misi yang dinyatakan tadilah yang berkapasiti tinggi untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Ya. Manakala untuk aktiviti kurikulum, pelaksanaan dia bergantung kepada SOP yang sedang berkuat kuasa. Berdasarkan lokaliti kolej tersebut. Pihak kolej juga merancang mengadakan aktiviti-aktiviti maya seperti virtual run, virtual orienteering dan lain-lain lagi lah. Dan segi digital juga diberikan kepada pelajar yang dianjurkan itulah. Ya. Saya minat apabila Tuan Haji ada tekankan berkenaan dengan pengajaran secara virtual ni, sama ada virtual run ataupun orienteering, sebab apapun itu pasti akan menjadi satu kaedah norma baharu bagi kita semua. Baik Tuan Haji dan Puan Latiza, mungkin saya dah tiba kepada soalan yang terakhirnya buat kedua-duanya. Harapan dan juga sedikit nasihatlah kepada mereka yang mungkin ingin memohon ataupun mereka yang masih lagi belum mengetahui sebenarnya bagaimana sebenarnya warna-warni kehidupan di Kolej Matrikulasi ini. Silakan Tuan Haji terlebih dahulu, silakan. Okey, saya berharap semua pelajar-pelajar yang membuat pilihan datang ke Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ataupun mana-mana kolej matrikulasi, di sinilah tempat kita menggilap potensi anda. Kami berharap bertemu anda di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan untuk program matrikulasi. #Jom Masuk Matrikulasi. Wow, #Jom Masuk Matrikulasi. Terima kasih Tuan Haji. Puan Latiza, silakan. Boleh lawan hashtagnya pula tu nanti. Baik, baiklah, saya suka mengingatkan pelajar yang dikasihi sekalian, setelah memilih Kolej Matrikulasi Kejuruteraan ni, marilah sama-sama kita committed dalam menjalani pembelajaran secara dalam talian, dan bersama-samalah kita berdoa agar dapat bertemu muka dalam semester 2 nanti. Alhamdulillah sebelum ni walaupun suasana pandemik COVID-19, tiada pelajar yang positif COVID-19 di ketiga-tiga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan, dan diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala terus melindungi warga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan daripada musibah ini. Marilah anak-anak jom masuk ke Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, Matrikulasi Kejuruteraan Kedah, Matrikulasi Kejuruteraan Johor. Segalanya bermula di sini. #Matrikulasi di hatiku. Wow, hebat kedua-duanya. Terima kasih banyak Tuan Haji dan juga Puan Latiza. Saya pun ada satu hashtag nak diberikan, iaitu #Kami Sayang Matrikulasi juga. Terima kasih kedua-duanya Puan Latiza dan juga Tuan Haji Amran kerana sudi bersama kami pada malam ini di Sembang Didik TV KPM, dan pastinya ingin kami terangkan berkenaan dengan segala yang ingin kami bawakan di Sembang Didik ini adalah berkaitan dengan wadah aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada malam ini, pada hari ini, kami bawakan bagaimana sebenarnya warna-warni kehidupan di Kolej Matrikulasi 1.0 bersama dengan kedua-dua tetamu hebat yang telah pun
kami bawakan. Kita jumpa lagi kerana selepas ini bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk sembang didik pada setiap hari Ahad bermula pada jam 10 hingga 10.30 malam. Yang penting bagi saya, yang terakhir ni adalah untuk kita sentiasa menjaga diri dan yang paling penting jaga SOP sekiranya kita perlu keluar untuk melaksanakan kehidupan. Okey, saya Anik Miswan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.